Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-muridnya, cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baharu, iaitu tajuk kotak hadiah dalam bidang kegiatan membuat corak dan rekaan. Jadi sebelum itu, cikgu akan terangkan dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada akhir PDP nanti, murid akan dapat dua objektif. Objektif yang pertama, menghasilkan produk kotak hadiah menggunakan teknik capan dengan kreatif, kemas dan menarik. Manakala bagi objektif yang kedua pula, menulis apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Jadi, jom kita tengok dulu contoh hasil karya yang akan kita buat pada hari ini. Ini dia contoh hasil karya yang akan kita buat. Cantik kan? Jadi hari ini awak akan buat lebih kurang macam inilah. Jadi, apakah alatan dan bahan yang diperlukan? Sebelum kita menghasilkan karya, kita perlulah menyediakan alatan dan bahan terlebih dahulu. Jadi antara alatan dan bahan yang diperlukan ialah pensel, pembaris, gunting, gam, hasil karya capan pada minggu yang lalu dan kertas warna. Saya sudah sediakan alatan dan bahan yang lengkap. Jadi tahniah. Jadi anda boleh menonton video penghasilan karya sekarang. Jom kita tengok macam mana kita agaknya nak buat karya kita pada hari ini. Langkah yang pertama ialah kita perlu sediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ini. Lepas kita dah sediakan bahan, kita ambil hasil karya capan kita dan kita lipat dia kepada bentuk segi empat sama. Kita ambil pensel dan pembaris, kita buat garisan dan gunting. Selepas itu, kita ambil kertas warna pula. Pastikan kertas warna yang kita ambil itu bersaiz segi empat sama. Kalau awak nak guna kertas warna A4 biasa pun boleh, tapi nanti awak kena lipat dia dulu jadi bentuk segi empat sama, barulah awak gunting supaya dia dapat bentuk segi empat sama nanti. Lepas tu cikgu kita nak buat apa pula? Lepas tu kita ambil kertas warna tadi tu, kita lipatkan dia. Kita lipatkan dia lebih kurang yang macam cikgu tunjuk ni. Kita nak buat origami kotak. Kita lipat dia. Awak boleh tengok bagaimana cikgu lipat dia. Ataupun kalau awak nak tengok dekat YouTube bagi melihat bagaimana proses melipat dengan lebih jelas, awak bolehlah rujuk di mana-mana link YouTube yang terdapat di sana. Jadi lepas awak dah lipat segi empat sama ni lebih kurang macam ni, awak kena dapatkan bentuk kotak asas. Di sini cikgu gunakan warna merah, tetapi kalau awak nak guna warna lain pun boleh, ikut kesesuaian awak. Nampak? Kita lipatkan dia jadi bentuk simetri. Okey, lepas kita dah lipat-lipat tu, nanti kita akan dapat panduan asas tu, garisan bekas lekuk-lekuk dia tu. Lepas tu kita nak buat apa kan? Lepas tu kita buka bahagian atas dia tu, kita lipatkan dia sikit dekat bahagian dalam. Nampak? Kita lipatkan dia, dirikan dia supaya bentuk kotak yang kita nak buat tu dapat terbentuk nanti. Nampak? Dah nampak dah bentuk kotak kita tu sikit. Kita lipatkan dia masuk pula. Yang atas yang berdiri tu, yang kita tengok tu, kita masukkan dia ke dalam pula. Macam tu.
Okey, kita dah dapat dah bentuk kotak sikit ni. Lepas kita dah dapat satu bahagian tu, kita buat pula dekat bahagian yang lagi satu. Okey. Cara dia lebih kurang sama sahaja dengan lipatan tadi. Okay, cikgu lajukan sedikit sebab langkah dia sama sahaja. Tada, nampak? Ini dia kotak bahagian bawah yang kita dah hasil. Lepas tu, kita ambil pula kertas bercorak kita lipatkan dia untuk membuat penutup pula. Cara dia pun sama macam kita buat kotak tadi, kotak warna merah. Cuma yang untuk kertas bercorak ni, awak pastikan bahagian yang ada corak tu berada di bahagian luar. Itu di bahagian bawah lah. Nampak? Supaya masa kotak tu dah siap nanti, kita dapat tengok corak dia dekat atas. Sebab kita nak tayangkan kita punya corak, bukannya nak nampak putih je kan. Barulah kotak kita tu nampak cantik nanti. Okey, nampak. Cara dia pun lebih kurang sama sahaja. Okey, lepas tu kita dah buat kotak-kotak ni. Nanti akan dapat hasilnya macam ini. Nampak? Okey. Kita dah nak siap dah ni, tapi kita belum siap lagi. Lepas tu kita ambil gam, kita gamkan sikit dekat bahagian dalam dia supaya apa yang kita nak masukkan barang nanti dia tak terbuka lah kotak kita tu. Okey. Lepas tu kita buat hiasan pula. Hiasan ni terpulang pada awak nak guna bahan-bahan apa. Contohnya dekat sini cikgu pakai kertas warna. Cikgu ambil kertas warna, cikgu gunting, cikgu bentukkan jadi ribbon nanti. Tapi kalau awak tak nak ikut cara cikgu pun tak apa. Awak bolehlah ambil ribbon ke, ambil magnet ke, awak lah yang hias-hias dia nanti. Suka hati. Ikut kreativiti masing-masing. Nampak? Cikgu buat macam ni. Cantik kan? Jadi siap sudah kita punya karya. Nampak? Okey. Jadi kita tengok langkah-langkah penghasilan karya satu persatu pula. Langkah-langkah dia ni sama sahaja, cuma cikgu akan ulangkan dia dalam bentuk ada gambar sikit. Jadi langkah yang pertama, sediakan alatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Lepas tu kita ukur dan potong hasil karya capan tadi tu kepada saiz segi empat sama. Langkah yang ketiga pula, kita lipatkan kertas warna kita untuk membentuk tapak kotak dahulu. Lepas kita dah dapat tapak kotak tu macam dalam video tadi, kita buat pula penutup kotak. Penutup kotak ni kita ambil kertas bercorak capan tadi. Langkah yang kelima pula, kita buat kemasan akhir pada karya kita. Kita buatlah apa-apa hiasan yang cantik. Dan langkah yang terakhir, langkah keenam, hasil karya kita yang sudah siap. Jadi hasil akhir karya kita pada hari ini akan dapat macam ini. Ini contoh cikgu punya lah. Cantik kan? Jadi pada hari ini kita akan ada dua tugas. Tugasan yang pertama, hasilkan satu karya produk kotak hadiah. Kotak hadiah yang macam tadi itulah, menggunakan corak capan mengikut kreativiti murid-murid. Lepas kita dah siap tu, kita ke langkah ataupun ke tugasan yang kedua pula. Tugasan kedua ni mudah sahaja. Kita buat je lah apresiasi ringkas tentang karya kita tadi tu. Apresiasi ni kita cerita je dekat cikgu macam mana kita buat. Dan apresiasi tu awak type sahaja dekat WhatsApp. Jadi di sini cikgu sertakan sekali, cikgu masukkan sikit cikgu punya apresiasi. Kalau awak nak ikut pun boleh, cuma awak ubahlah tajuk dia ataupun elemen-elemen yang ada dalam karya awak. Jadi nama karya saya ialah kotak comel. Saya menggunakan media kertas warna sebagai bahan utama karya.
Karya saya mempunyai elemen rupa geometri, jalan tampak dan kontra. Saya sayang karya saya. Baiklah, jadi setakat itu sahaja perjumpaan kita buat kali ini. Jadi awak boleh mula buat tugasan dan hantarkannya kepada cikgu setelah menyiapkan. Jadi cikgu harap awak semua dapat menjalani proses PDP pada hari ini dengan jaya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.